naskah puisi klasik lama ini adalah antara karya yang penuh dengan inteleknya dan sebab itulah kita angkat pada pagi ini bagi meraihkan dan kita perkenalkan sekali lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bonda. Waalaikumsalam, Hanif, Farah. Sedap suara Bonda, ya Allah. terima Masa nak kasih. boleh berguru Boleh, Daripada tadi dia si Saya nak mengguru. nak membulatkan suara tu saya rasa sukarlah ya. Sebenarnya bagaimana permulaannya tu Bonda kalau nak diceritakan? Permulaan yang mana ni? Untuk menjadi sebegini. Menjadi sebegini. Yes. Sebenarnya dia sebab daripada minat. Lama-lama benda itu menjadi soul. Dan kemudian dia sampai ke satu peringkat, saya dah sampai masa kena share sebab saya makin muda. Setuju. Makin muda. Jadi saya rasa kita perlu ada pelapis. Jadi landasan baca naskah klasik ini satu daripada caralah kita nak kembangkan supaya diminati oleh generasi akan datang. Betul. Okey, Bonda Liza ni sebenarnya seorang guru. Kan? Sebelum ni mengajar di Melaka, guru muzik. Guru muzik, mungkin dia ada latar belakang muzik tu kan, macam mana sebab nak melontarkan syair pun perlu ada. Tapi ini sastra lama, klasik lama. Kalau saya dapat tunjukkan kepada kalian semua, ini dia. Manuskrip lama, klasik, bahasa Jawi, perlu ada penghayatan dan sebagainya. Mungkin Bonda boleh berkongsi dengan kami untuk menyampaikan karya Melayu klasik ni dengan cantik sekali. Dengan cantik sekali. Okey, bila kita tengok format kepada pertandingan seperti yang Dewan Bahasa anjurkan ini, pertandingannya bila dia kata baca naskah klasik Melayu. Maksudnya apa-apa saja berlaku kita kena baca. Mesti baca. Kemudian di bawahnya barulah kita kreatifkan dengan masukkan pelbagai elemen puisi. Macam sebentar tadi yang Bonda dendangkan, pembukaannya Bonda buatkan dengan membaca naskah sebagai pengenalan lah. Pengenalan apa cerita dalam isi kandungan manuskrip ini. Jadi dia berkisahkan tentang Nabi Ayub. Bagaimana kita tahu kan penderitaan Nabi Ayub ada sakit kulit, kusta kan. Jadi kemudian diselang-selikan dengan dendangan syair-syair yang bersesuaian. Jadi banyak yang tadi yang dendangkan tadi Bonda dendangkan dua jenis irama syair. Yang pertama tadi kita bacalah. Masuk rangkap yang kedua Bonda dendangkan dalam syair irama Siti Zubaidah Pekanbaru. Kemudian Bonda baca, kemudian selang-selikan dengan syair irama Melalak. Jadi dia banyak. Jadi pemilihan irama ni pun dia mengambil memainkan peranan. Sebab kisah sedih. Kita tak boleh ambil irama Batu Belah. Batu Belah tu nadanya lebih ceria. Sakitnya Nabi tidak terkata. Tak boleh macam tu lah. Nabi sakit kau suka nadanya. Jadi kita kena pandai menyusun dan kreatif memilih irama yang bagaimana. Dan syair itu mengikut kreativiti dalam penyusunan. Betul. Sebab dalam mempersembahkan bacaan itu diselang-selikan dengan bacaan syair. Kalau kita lihat di bahagian montaj tadi, pembukaan tadi tu ini adalah irama ini irama Melalak lah. Yang tadi ada ahai ini irama Ahoy lah. Syair sebenarnya berapa banyak? Lagu ni macam kita mengaji banyak dia iramanya tu. Ada irama 4 taranumnya tu. Kan? Ini dia irama syair sangat banyak. Ayahanda kami lah, Ayahanda Roslan Madun berusaha melahirkan ramai lagi penyair-penyair. Kami ada beberapa orang, 10 orang mentor di Malaysia ini untuk memperkenalkan kepada anak-anak didik, kepada masyarakat tentang irama-irama syair. Jadi untuk permulaan ni kita bagi irama yang mudah-mudah dahulu. Kemudian barulah kita pergi pada irama yang lebih. Okey Bonda, dalam masa yang singkat ni mungkin ni medium juga untuk memperkenalkan irama-irama tersebut. Antara yang boleh kita perkenalkan Bonda? Okey, kita boleh kenalkan irama contoh Batu Belah. Okey. Boleh Bonda pinjam sikit? Silakan. Takut salah baca nanti. Contoh irama Batu Belah. Baunya busuk tiada terperi, yang mendapat bau habislah lari. Hanya yang tahan rahmat isteri, melayan Nabi Tuan
setiap hari. Nampak tak? Dia irama batu belah, tapi bila dia ceria. Tapi bila kisah di sini menyatakan tentang kesedihan Nabi Ayub bau busuknya penyakit. Jadi kurang sesuai lah. Tapi kita kongsilah bagaimana antara irama-irama syair. Dia cabaran nak menyampaikan manuskrip lama kepada audiens ni ialah bila kita bertemu dengan tulisan Melayu, tulisan Jawi klasik. Ya, betul. Macam ada ta marbuta. Jadi ni rahmah ke rahmat? Jadi terpaksa buat carian kan. Kita cari namanya rahmah, tapi dia je ada ta marbuta rahmat. Tapi kita kena pandai bertanya juga kepada rakan-rakan cerdik pandai nak sebut rahmat ke rahmah. Katanya rahmah sebab ta marbuta tu mungkin ada sambungan yang berikutnya. Penyelidikan atau research. Iya. Berapa lama Bonda buat ni untuk sebab saya tahu, saya tengok tadi pun macam ini Jawi lama ni. Dan perkataan yang saya tak boleh nak kita macam terjemahkan juga ni. Contoh perkataan melayan, tapi sebenarnya melain. Begitulah kita kena bertanya-tanya juga. Okey, untuk kajian untuk yang teks ini sebenarnya masa saringan kita dah diberi awal. Tapi teks lain. Tetapi yang ini sebenarnya bagus juga. Dia cabaran kepada peserta lah. Sejauh mana kita buat research, kita buat kajian. Dalam masa 3 hari. 3 hari? Okey, DBP dah bagi cabaran. Itulah selayaknya, betul lah kita bertanding kan. Betul. Jadi pilih part yang mana. Part yang mana sesuai. Kajilah, kita bertanya orang, tanya ustaz-ustaz, tanya kawan-kawan yang mahir dalam Jawi. Bagaimana betul tak apa yang kita buat ni? Okey, jadi alhamdulillah. Bonda melihat kepada perkara ini sebab Bonda antara yang minat memperjuangkan dan juga mempelajari. Dengan ada pertandingan sebegini, Bonda melihat kepada generasi sekarang, adakah ianya sangat. Sebenarnya generasi kita sedar benda ni, tapi mereka dalam proses hendak belajar. Jadi kesan daripada yang Bonda perkongsian benda ni, syair ini di TikTok, di mana-mana laman sosial. Ada yang PM, ada yang bertanya macam mana. Jadi kita terangkan, maksudnya kita kena menghayati, kita kena rajin bertanya sebab ini merupakan salah satu cara sebab kita nak kembangkan naskah Melayu klasik ni supaya diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Perkara ini sangat besar. Jadi memerlukan kerjasama daripada orang ramai. Kita masyarakat sebenarnya bukanlah kita dalam rumpun Melayu. Bila kata rumpun Melayu itu besarlah kan. Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kita ni adalah bangsa yang cerdik. Tetapi kita tidak berpeluang untuk mengenali bangsa kita sendiri. Jadi ini merupakan salah satu elemen. Kalau untuk projek master, Bonda buat kajian naskah juga, tetapi merujuk kepada rejang pula. Kalau rejang lain pula bunyinya. Kalau ini syair ada 4 baris, tapi kalau rejang ada 5 baris. Jadi sebenarnya naskah-naskah klasik ini sangat unik. Dah sampai satu masa kita kena buka kepada masyarakat untuk mengenali. Betul. Saya rasa ini bukan saja mungkin Bonda merupakan johan dalam pertandingan baca naskah Melayu klasik ini, tapi ini satu perjuangan juga yang perlu diangkat bahawa kita tahu bahawa kerajaan-kerajaan di alam Melayu dulu banyak. Tapi sejarah itu semakin lama semakin terkubur. Jadi bagaimana Bonda tanggungjawab yang besar juga sebenarnya. Daripada Bonda rasa sebagai orang lama. Bonda kena memulakan. Kadang-kadang generasi nak masuk tapi takut, tak berani. Tak apa, kita ambil tempat dulu, yang lain-lain kemudian ikut. Belajar. Tak ada masalah. Kita akan bantu. Tengok ni kan seperti tu. Kata orang Melayu sebenarnya tinggi sebab melalui manuskrip lama ni dia kaji balik. Kalau tak, kenapa bangsa-bangsa penjajah bawa lari pergi ke Belanda, pergi ke UK, pergi ke sana sini. Dan kalau kita ingat balik, manuskrip lama kita ni banyak di universiti di luar negara kita. Betul. Sebab tu kita angkat sebagai naskah klasik yang kaya dengan intelek. Bonda, terima kasih banyak kerana sudi perkongsian kami. Terima kasih walaupun juga. masanya sangat singkat. Tadi sebut nama Ayahanda Ruslan Madun ya? Ayahanda Ruslan Madun. Lemak manis lah. Tok Guru you. Lemak manis lah ni. Agak-agak manis sikit. Sebab tu lemak merdu suaranya. Itu dia. Kita ucapkan tahniah juga. Moga perjuangan ini teruskan kepada generasi pelapis yang baru juga, Bonda, insya-Allah. Nurliza Mak Yamin atau Bonda Liza, bukan johan baca naskah Melayu klasik 2023. Betul. Okey.